Sambungnya pelajaran kita di bab al-hasad, babul fil hiqdi wal hasad. Penyakit berat ni. Penyakit bukan penyakit sekarang je, penyakit daripada dulu lagi. Daripada zaman Tok Adam dulu sampai ke kiamat. Nak buang penyakit ni tak boleh dah. Tapi kita kena ubat kot mana pun. Yang duk berlaku sibuk sehari dua ni pun penyakit ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, diterjemah dengan jalan mereka yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah masuk kepada penyakit-penyakit yang merusakkan, dipanggil al-muhlikat. Rubuk al-muhlikat, iaitulah bahagian penyakit yang membinasakan. Mungkin atas dunia tak binasa, tapi kita akan binasa di akhirat. Sambungan kita pada kali ini babu fil hiqdi wal hasad. Bab sakit hati dan hasad dengki. Nas'alullah salamah. Kita minta selamat. Jadi dalam perbincangan kita lepas, sana tanya dah, apa beza di antara hati sakit dengan sakit hati. Nah, itu perbezaan tu ketara. Sakit hati ke hati sakit? Mana yang lebih bahaya? Ya? Sakit hati, kalau hati sakit? Hati sakit kita jumpa doktor, tukar hak lain. Alhamdulillah ada spare part. Tapi kalau sakit hati, dia panggil membawa mati. Mati hati ni memang agak sukar, kerana itulah berlakunya bencana huru-hara atas dunia ni kerana adanya penyakit al-hiqd dan juga penyakit hasad. Tengok dia punya sebab-sebab timbulnya penyakit ini. Apabila api kemarahan tertahan kerana tidak berdaya untuk meredakannya melalui tindak balas segera pada masa itu, disebabkan kedudukannya lebih rendah dari lawannya, kemarahan tersebut akan terpendam sarat dalam hatinya lalu bertukar menjadi sakit hati. Itu punca dia. Mari daripada marah, kemudian tak nak balas, tak boleh. Nak ambil tindakan tak boleh. Maka dia akan jadi hiqd. Jadi penyakit hiqd ni payahlah, sebab dia dah duduk sebati dalam jiwa, hasil daripada kemuncak kemarahan dia yang tidak terbalas. Tanda sakit hati. Tengok tanda ni. Mudah-mudahan kita kenal pasti penyakit ni, kita cuba ubat insya-Allah. Tanda sakit hati ialah dia sentiasa merasa benci terhadap lawannya itu dan rasa tidak selesa serta mahu menjauhinya. Tak kira lah orang tu buat baik ke apa, tak jadi dah. Sebab hati dah, orang panggil dah tertutup dah kebaikan bagi dia. Sakit hati adalah hasil daripada perasaan marah, manakala hasad dengki pula adalah natijah daripada perasaan sakit hati. Jadi mula-mula marah. Tanda dia punya susunan. Marah, kemudian mari sakit hati, kemudian mari hasad dengki. Mana hasad tu lebih atas lagi. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, sahabat, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, al-hasadu wal bawda. Kamu telah diresapi penyakit umat yang terdahulu dari kamu. Apa dia penyakit ni? Iaitulah hasad dengki dan bersifat benci membenci. Jadi penyakit ini, hadis ni riwayat At-Tirmizi. Ada yang penilai yang mengatakan isnaduhu dhaif, sanad dia lemah. Kata Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu dhaif linqita'i, ada ilah dia situ. Tapi asalnya ada dalam Bukhari di bawah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la taqata'u wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling membenci, saling memutuskan silaturrahim,
saling berhasad dengki dan jangan saling menjauhi antara satu sama lain, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Maknanya yang kita naknya yang terakhir sekali, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis ini dalam Bukhari, makna hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain ada juga hadis yang diriwayatkan, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad dengki akan mengunyah hancur segala kebaikan sebagaimana api memamah hangus kayu-kayu api. Sedap terjemahan dia tu. Maknanya kebajikan kita ni dimakan oleh hasad. Bila hasad, kebajikan kita hilang. Hadis ni dalam Ibnu Majah juga sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif. Nabi SAW juga telah bersabda yang ceritanya panjang, cerita seorang nanti akan muncul seorang laki-laki dari kalangan ahli syurga melalui jalan ini. Kan cerita yang masyhur itu, orang duduk ramai-ramai dengan sahabat, Nabi kata akan masuk pintu ni seorang laki-laki daripada ahli syurga. Sejurus kemudian seorang lelaki muncul. Dia muncul. Masuk dia ni. Katanya masa tu janggut dia basah lagi, baru ambil wuduk, dan di tangan dia ada selipar dia. Pegang masuk, ya simple je orang. Lalu dia ditanya oleh sahabat-sahabat lain berkenaan amalannya. Panjanglah cerita ni. Jadi yang perginya itu Abdullah bin Amr. Pergi siasat di rumah dia, apa keamalan dia sehingga Nabi kita sebut dia beberapa kali rajul min ahlil jannah. Laki-laki daripada ahli syurga. Jadi bila Abdullah pergi rumah dia, saya siasat, kononnya berlakon lah. Kononnya dia ni berkelahi dengan ayah dia. Boleh tak saya nak tumpang tidur rumah pakcik? Saya terjemahlah, cerita terpanjang. Jadi kata di pakcik ahli syurga ni, kata tafadhal, mari. Jadi Abdullah bin Amr kata pelik ni. Biasa ya, dia tidur sampai ke subuh. Malam besok sama juga. Jadi akhir sekali, bila tamat dah tempoh penyiasatan, dia janji nak duduk 3 malam, dia pun tanya, sebenarnya pakcik saya tak kelahi apa pun dengan bapak. Cuma saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk ikut pintu ni seorang laki-laki daripada ahli syurga. Saya tengok berapa kali Nabi sebut itu, pakcik je orangnya. Apa ibadat yang pakcik buat? Jadi orang tua ni berkata, ibadat aku matara, apa yang kamu tengok itu je. Dia tak adalah kata, ada orang kat rumah ni kita bangun awal sikit ke tak? Tak ada. Dia itulah dia keikhlasan dia. Dia buat apa yang kebiasaan. Abdullah bin Umar kata, pelik juga, biasa je. Kemudian dia kata, ghaira anni. Iaitu dia kata, anak dia kata, ada sikit lagi yang aku nak tambah. Ini barulah dia sebut. Kecuali melainkan saya ni, aku tidak pernah terlintas di hati untuk menipu atau merasa dengki terhadap mana-mana orang Islam pun, kerana kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Dan dia kata, aku ni tak dengki kepada orang, tak sakit hati dengan orang. Maka Abdullah bin Amr jawab, bihaza, dengan sikap inilah Tuhan telah sampai kepada martabat yang tersebut. Jadi hadis ini masyhur diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan diriwayatkan lagi Allah Ta'ala berfirman, warwina, mana di mai riwayat-riwayat mana tidak ada sandarannya. Orang yang hasad dengki ialah musuh kepada nikmatku, marah dengan ketentuanku dan tidak redha dengan pembahagianku kepada hamba-hambaku. Dua-dua muhakkik senyap belaka. Saya pun senyap juga. Dia tak, dua-dua tak komen dia dari sudut di mana sumber dia. Baiklah, kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, Ibnu Sirin ni masyhur, tanda nanti pergi cari dia punya biodata. Ibnu Sirin ni dia panggil ayatun fil wara', seorang yang kemuncak dalam bidang wara' dia. Dan masyhur dia ni dengan penafsir mimpi. Kalau duk tengok buku tafsir mimpi tu ada Ibnu Sirin tu. Kita duk beli buku tafsir mimpi, kita tak baca buku tentang biodata wara'nya Ibnu Sirin. Kata di Ibnu Sirin rahimahullahu taala, aku tidak pernah berhasad dengki terhadap seorang dalam perkara dunia. Dengar ni, ini motivasi besar kita ni. Kita nak dengki buat apa? Jika dia di kalangan ahli syurga, mana kalau orang yang kita nak dengki itu yang orang baik, orang wara', orang soleh, ahli syurga, kenapa aku perlu berdengki kepadanya mengenai dunia, sedangkan dia dalam perjalanannya ke syurga? Subhanallah.
Dan jika dia merupakan ahli neraka, mana orang jahat dia ni. Bagaimana aku masih ingin berdengki kepadanya dalam perkara dunia, sedangkan dia dalam perjalanan menuju ke neraka. Jadi kita biar ke dia lah. Ini nak cari lagu ni lah masalah kita kan. Jadi yang kita belajar ni tujuan apa? Tujuannya nak motivasikan diri kita, nak belajar dengan sirah orang-orang soleh, bagaimana mereka menguruskan diri mereka, nafsu mereka dalam menghadapi suasana ini. Iblis pernah berkata pada Nabi Nuh. Iblis berkata pada Nabi Nuh. Jadi pelik juga Iblis ni. Dia kadang-kadang dia suka nasihat dengan orang. Iblis. Jauhilah dari berhasad dengki. Kerana sifat inilah yang menjadikan aku begini. Sedap ke ni? Iblis pergi nasihat ke Nabi. Boleh tak boleh? Jadi kita tak pelik kadang-kadang orang yang kurang darjat dia, dia mari nasihat kepada orang yang lebih baik. Ada macam tu. Banyak kadang-kadang orang ni orang biasa je. Pergi nasihat dengan ustaz. Ustaz pun jangan marah, dia tahu orang jahil nasihat tak. Dia kata Iblis nasihat kepada Nabi. Tapi nasihat dia betul lah. Aku rusak ni sebab perangai tu. Ingat kan, kita bagi tahu dulu cerita pencuri nasihat kepada Imam Ahmad. Kata ingat dah. Waktu Imam Ahmad nak kena pukul dalam penjara tu. Pencuri bagi motivasi. Dia kata Imam Ahmad, kamu sabar di atas kebenaran yang kamu pegang ini. Aku yang mencuri dan jahat ni pun aku sabar kena pukul dalam penjara. Takkanlah awak yang benar tak boleh sabar. Kita ni semalam saya duduk dengan Syekh besar di Malaysia ni, kalau saya sebut orang kenal belaka. Dia kata ada seorang besar pangkat ni dalam jabat agama. Dia ni seokok kuat. Ubuk sambut putih kata, sambut putih. Kita nasihat tak dengar, imam nasihat tak dengar, tuan-tuan qadi, kawan-kawan nasihat semua tak dengar belaka. Satu hari ada program di jabat motivasi berhenti rokok. Yang beri motivasi tu budak muda lagi, rambut pakai sanggur belakang. Dia duduk tayang dia punya slide tu, bahaya-bahaya. Akhirnya Tok Syekh ni berhenti dengan sebab budak tu dia tu. Tengok maha kaya Allah SWT, hidayah Allah Taala mari daripada Mak Rok ni yang beri nasihat, yang ustaz Tok Syekh ni tak pakai hijab belaka dah. Nak kata apa? Kita tak tahu hidayah ni daripada lorong mana yang Allah Taala beri. Ini semua ni banyak memberi didikan kepada kita supaya tidak sombong kerana kita tak tahu sumber hidayah yang kita dapat tu daripada mana. Ketahuilah bahawa apabila Allah SWT mengurniakan nikmat kepada seorang saudara kamu akan berada dalam dua keadaan. Kalau ini dia panggil dari sudut ilmunya, bagaimana kita nak hilangkan sifat dengki ni. Bila Allah Ta'ala beri pada nikmat, maka dia ada dua keadaan. Yang pertama, kamu benci kepada nikmat tersebut dan amat suka jika ianya tiada atau lenyap, ini dinamakan hasad. Kita tengok, biar dia hilanglah dia punya, kalau bisnes dia jadi, kita nak suruh dia rusak, nak suruh dia bankrupt, nak suruh dia lingkup, kata orang, maka itu dia panggil hasad. Yang kedua, kamu tidak membencinya dan juga tidak mahu saudaramu itu kehilangannya, tetapi kamu begitu ingin untuk memperolehi kelebihan yang sama sepertinya. Maka ini dinamakan ghibatah. Tulis. Tak bagi dia panggil ghibatah ni macam dengki juga, tapi bukan dengki jahat, dengki nak jadi macam dia. Nak boleh macam dia juga. Nikmat ni. Itu tidak dilarang. Jadi yang atas tu hasad dengki, itu hazar khatar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, pengarang kata, aku dapati masih belum ada seorang pun yang memberi komentar dalam masalah ini sebagaimana yang sepatutnya diberikan. Oleh itu di sini aku ingin memperjelaskan bahawa komentar itu Ibn Jauzi lah, sebab yang ringkasnya Ibn Qudamah. Jadi dia kata tak ada orang bincang tajuk ni, saya nak cuba nak bincang. Tidak jadi masalah, masing-masing lengkap melengkapi. Boleh jadi lepas pada dia bincang ni, kita boleh sambung lagi yang kita punya. Untuk di zaman kita, zaman dia tu zaman dia. Contoh, zaman dia mana ada Facebook, mana ada internet. Jadi kita ni ada lagi internet kan. Secara fitrahnya, jiwa seseorang memang dibentuk sukakan ketinggian diri. Ia tidak suka diatasi atau disaingi oleh orang lain. Apabila ada saingan mengatasinya, ia merasa susah, benci, dan ingin agar kelebihan saingannya itu hilang supaya kembali setaraf dengannya. Ini merupakan sesuatu yang telah tetap tertanam di dalam tabiat hidup manusia. Maknanya ni orang panggil sudah ada sifat manusia lagu itulah. Abu Hurairah meriwayatkan
bahawa ada riwayat 3 perkara yang tidak boleh dihindari oleh sesiapa pun. 3 perkara tak boleh dihindari oleh sesiapa pun. Iaitu jika kamu bersangka buruk, jadi benda ni tak lepas. Yang pertama az-zan. Zan, bersangka buruk. Yang kedua at-tiyarah. Tiyarah tu kita anggap benda tu sial. Yang ketiga hasad. Jadi baik, yang pertama ia sangkaan, yang kedua merasa malang. Malang tu dia panggil tiyarah. Rasa malang, ada sial, benda-benda yang kesialan. Yang tiga hasad dengki. Baik. Aku akan memberitahu kamu cara mengatasinya, iaitu jika kamu bersangka buruk, kita rasa orang ni ada benda tak baik jangan kamu mengenal pastinya dengan soal siasat. Tak payah pergi siasat lah. Jangan pergi duduk cari dia betul ke tidak ni, dia ni memang jahat sungguh ke tidak. Yang kedua, jika kamu merasa sial, malang, teruskan saja usaha atau rancangan kamu. Contohnya kita nak pergi mana-mana kan, bila naik kereta, kena keluar daripada rumah, tiba-tiba terlanggar kucing. Biasanya kalau langgar kucing ni ada sial ke tidak? Mungkin sebahagian orang. Kalau kucing tak kuat, kalau biawak, biawak lalu. Sudah. Kita pun masuk balik rumah tak ada lagi. Itu dia panggil telah terjebak dengan kesialan tadi. Jadi apa nak lawan dia? Tengok je, jalan terus. Tak payah dia biawak apa masalah kita. Yang ketiga, apabila kamu hasad dengki, jangan melampau. Apa makna jalan melampau? Fala tabri. Mana jangan kita ikut perasaan tersebut. Cuba kontrol kita. Al-Hafiz Iraqi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini riwayat Ibn Abi Dunya, sanadnya lemah. Tulis hadis ini dhaif. Bagi merawat. Kena tulis kat tepi kitab tu, rawatannya macam mana. Dia kadang-kadang kalau setengah muhakkik ni, peneliti yang baru ni, dia akan letak tajuk tak dalam kurungan gitu. Baru senang kita nak tengok. Tak, kita dah pindah tajuk dah. Tadi baru nak cari penyakit, ini tengok dia punya macam mana nak selesaikan ilajul hasad. Bagi merawat penyakit hasad, kadang-kadang ia boleh dilakukan dengan meredai ketentuan Allah. Kita mikir, Allah Ta'ala dah bagi pada dia, Allah Ta'ala dah beri rezeki pada dia, Allah Ta'ala, jadi itu kita kata biarlah, macam mana, aku tak dapat, dia dapat. Ada kalanya dengan bersifat zuhud dalam perkara dunia. Itu dua cara. Wataratan bin nazari, ada kalanya ia boleh dirawat dengan merenung dan berfikir tentang masalah-masalah duniawi yang timbul daripada nikmat-nikmat tersebut. Nampak dia tu ada nikmat, projeknya banyak dapat. Tapi dulu pergi mengaji, sekarang ni tak ada di kelas dah. Jadi kita fikir, nasib baik aku tak dapat. Maka hilang di perasaan. Tapi kalau mikir dulu dia kereta kancil, sekarang ni dah Wellfire ke apa nama. Tu mula tu. Mula tak boleh nak tidur. Dia dah tengok kereta orang. Biasa nak naik ya, tumpang sekali tak. Ini penyakit belaka ni. Jadi kita tengok kepada cara yang ketiga, tengok masalah timbul daripada nikmat yang tersebut dan juga tentang keadaannya ketika dihisap pada hari akhirat kelak. Jadi kita duk memikir banyak harta lagi, banyak hisap, banyak kira-kira. Renungan ini pasti akan menghiburkan hatinya lalu memeliharanya daripada terikut atau terpengaruh dengan segala cetusan jiwanya, sama ada pada perbuatan atau pertuturannya. Jangan duduk perlilah. Sekiranya dia melakukan perkara ini, perasaan yang sedia tertanam dalam hatinya itu sudah tentu tidak akan memudaratkannya. Jadi kalau kita tidak ikut-ikut, tak terbawa dengan perasaan, maka kita boleh stop setakat tu je, berhenti situ je. Allahu Akbar. Ini penawar yang menarik untuk kita renungkan. Kemudian sifat dengki terhadap kenabian seorang nabi. Bukan dengki biasa ni, dengki tarah dengan nabi pun dia dengki juga kan. Macam bobok Yahudi dengki kepada Nabi SAW. Itu tarah tinggi tu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Dia tahu nabi itu seperti dia kena anak-anak dia dengan tanda-tanda kenabiannya sudah ada. Tapi kenapa dia tak terima? Hasadan min indi anfusihim. Itu punca. Allah sebut rakam dalam Quran kerana dengki dalam diri. Satu. Kenabi ataupun keilmuan seorang alim.
Oh, dia ni alim bisa. Muda lagi, dah latih jawatan tinggi dah nak. Boleh jawatan mufti dah contohnya. Kalau setakat jawatan MPI tak ada masalah apa-apalah. Cik dah tu dah. Dia panggil main-main habis. Lalu dia mahu agar perkara tersebut tidak berlaku pada Nabi atau orang alim itu adalah dilarang dan tidak ada maaf baginya. Ini kerana perasaan ini hanya wujud dalam jiwa orang kafir. Orang kafir itu orang yang dengki kepada Nabi, ataupun orang jahat yang dengki kepada para ulama Ar-Rabbani. Sekiranya dia sentiasa ingin mengatasi saingan ataupun kawan-kawannya dan mendapat apa yang mereka tidak mampu, perbuatan ini tidak berdosa. Jadi kalau setakat kita nak munafasah, ini dia panggil bukan dengki, munafasah maknanya nak berlumba dalam mendapat kebaikan. Ini kerana dia tidak bermaksud agar mereka kehilangan apa yang dimiliki, tetapi dia ingin mendapat sesuatu yang lebih daripada mereka, supaya martabatnya di sisi Allah SWT bertambah baik dari sudut amalan lah. Perkara ini boleh diumpamakan seperti dua orang hamba yang bersaing untuk memberi khidmat terbaik kepada tuan mereka. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam perkara tersebut mengejar nikmat syurga, maka berlumba-lumbalah orang yang ingin bersaing mendapat keredaan Tuhan. Jadi tak apa. Kita tengok orang ni, awak boleh berapa juzuk satu hari baca Quran? Saya maintain Alhamdulillah 1 juzuk. Kita cuba naik 2 juzuk, tak apa. Tapi jangan duduk cabar dia. Tak apa, awak 1, saya 2. Itu dia panggil nak riak lah gitu kan. Jadi riak, dia sebenarnya lorong kita ni lorong yang sangat berliku kata orang. Macam meniti di atas jambatan yang kecil. Lari daripada hasad mungkin pergi ke riak. Itu payah. Sehingga orang tanya Tok Syekh, saya ni kalau pakai janggut takut orang kata warak. Boleh tak cukur janggut? Banyak agak. Boleh? Ya tak ada janggut tak apalah, yang ada janggut ni lah. Saya tak, kalau ada janggut orang kata warak. Syekh tu kata mu cukur janggut kerana orang itu riak, nama dia lah gitu. Baik lepas gitu je lah. Hadis maaf. Maka dalam perkara tersebut mengejar nikmat syurga, maka berlomba-lombalah orang yang ingin bersaing mendapat keredaan Tuhan mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 26. Dalam perkara ini Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah bersabda, la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqhu fil haqqi ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh berhasad. Hasad di sini tak ada dengki ni, hasad saja ni. La hasad ada. Melainkan dalam 2 perkara, iaitulah lelaki yang dikurniakan oleh Allah Taala kelebihan Al-Quran, di mana dia bangun membacanya sepanjang malam dan siang. Maknanya dia ni hafal Quran dah. Sedap kita dengar apa sedap. Dan lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah Ta'ala lalu dia membelanjakannya pada jalan yang benar sepanjang malam dan siang. Maknanya kalau kita tengok orang ni baca Quran sedap, hafal Quran, kita pun nak lawan juga, pergi hafal juga. Itu tidak jadi masalah. Jadi patutnya kita hasad, maknanya kita nak jadi macam orang ni. Ataupun kita tengok orang kaya, kita pun nak kaya juga. Biar semua orang main gini belakang tak? Jadi masalah ni. Tak kena main gini. Habis pakai ustaz apa benda ni belakang dah. Penat kau kita. Jadi kita ada dah. Dia macam-macam manusia ni dah. Tapi nak tengok kuasa fulus tu, habis orang pakai ikut. Itu power dia. Jadi kalau kita boleh kaya macam tu juga, kita nak buat macam mana tak tahulah cari. Satu gini kau dah. Allahu akbar tak situ ya. Biar ada jugalah. Tak apa, itu hak dia. Memang dia punya barang, dia nak bagi, siapa awak nak terima, awak ikutlah cara kita. Yang penting tidak bercanggah dengan syariat kan. Cuma kadang-kadang ustaz janganlah duk ikut siapa begitu juga. Jadi nampak pelik sangat. Ustaz pun terpaksa kena buat juga. Allahu akbar nas. Jadi hasad mempunyai beberapa faktor. Hadis ini hadis la hasadani dalam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Maka kita pindah kepada wal hasadu lahu asbab. Tulis tepi kita sebab-sebab hasad. Sebab hasad. Kenapa manusia ini jadi hasad?
Hasad mempunyai beberapa faktor, beberapa sebab. Antaranya ialah satu, tulis nombor, permusuhan, al-adawah. Bila berlaku berkelahi, maka dia akan jadi sebab, jadi musuh. Yang kedua, takabur. Takabur ni kita pandang rendah kepada orang dan kita nak menjatuhkan dia. Itu mana takabur. Ada orang ni dia tak jatuh orang. Ni yang kedua dia panggil ujub. Ujub ni sifat apa? Sifat rasa diri hebat tapi dia tak kacau orang. Dia panggil suka gilak body. Gilak body tu mana rasa dia ya kemahnya. Dia tak, orang lain dia tak kacau. Tapi hasad dia tak. Itu apa ni, takabur, dia menjatuhkan orang. Ujub, kita rasa kita senyum seorang lah tak? Duduk seorang-seorang sengih suka. Bahaya juga, tapi lebih ringan daripada yang tadi. Tak tahulah, tak sengih-sengih. Duduk dekat cermin sampai setengah jam tak. Tengok sana, tengok sini. Ada jerawat sebiji pun susah hati dah. Yang keempat, keinginan menjadi ketua. Ni punca ni. Kenapa nak jatuhkan orang? Kerana kita nak jadi ketua. Yang kelima, hati yang busuk. La haula wala quwata illa billah. Yang keenam, bakhil. Bakhil ni pun penyakit yang besar juga. Maka berapa penyakit ada? 6, 7. Faktor terbesar, punca sebab yang paling besar yang menjadi hasad ini ialah permusuhan dan kebencian. Al-adawatu wal baghdha. Ini punca mari sini. Sesiapa sahaja yang disakiti oleh orang lain dengan apa cara sekalipun atau ditentang dalam usahanya untuk mencapai suatu matlamat, pasti hatinya akan membenci orang yang tersebut dan terpendamlah rasa sakit hati dalam dirinya. Bila orang mari kita marah, maka kita akan berlakulah sedemikian. Itulah kita tengok penyakit inilah yang sangat bahaya hari ini, sangat bahaya. Memendam rasa hati sakit akan membawa kepada perasaan ingin bertindak balas bagi memenuhi kehendak nafsu marahnya itu. Dia akan carilah. Justru kerana itu apabila seterunya itu ditimpa musibah, dia akan bergembira dan menganggapnya sebagai pembalasan dan keadilan dari Allah Ta'ala. Tengok Allah Ta'ala maha adil. Jatuh dah dia tu tak? Macam-macam lah. Jatuh. Kalau orang peniaga, cara peniaga. Kalau ustaz-ustaz ni, dia panggil kena gam. Gitu contohnya. Sebaliknya jika seterunya itu mendapat nikmat, lagi dia nak jatuh, kawan tu lagi tinggi darjat. Naik pangkat pula dah. Sebaliknya jika seterunya itu mendapat nikmat, dia akan marah. Mana hasadnya tidak akan terlepas dari perasaan benci dan bermusuhan. Maka dia akan teruslah berjalan terus dia punya nak marah tadi tu. Allahu Akbar. Rasakha fi nafsihi al-haqq. Maknanya sebatilah dia panggil. Dalam jiwa dia tu perasaan marah. Kemuncak sifat orang yang bertakwa ialah tidak melampaui batas atau menzalimi seorang. Dirinya merasa benci untuk berbuat demikian. Sekiranya dia membenci seorang insan tetapi dia tidak merasa apa-apa perasaan, ketika orang yang dibenci itu mendapat kesenangan atau ditimpa kesusahan, maka itu tidak mungkin berlaku. Macam mana dia ni? Dirinya merasa benci untuk buat demikian. Sekiranya dia membenci seorang tapi dia tidak merasa apa-apa perasaan, ketika orang yang benci itu mendapat kesenangan atau ditimpa musibah, maka dikata itu tidak mungkin berlaku. Dia mesti rasa suka ataupun tak suka. Itu tengok ada nota di bawah. Ini kerana sifat orang benci atau hasad pasti gembira ketika orang dihasad itu ditimpa kesusahan atau musibah, dan begitulah sebaliknya. Maknanya tak mungkin dia ni tenang ya. Kenapa senang tu? Sebab kawan saya, kita duduk marah dengan dia tu kena musibah. Dah, dia mesti suka ke mana pun. Silap-silap syukur dah dia. Nah. Wa ammal kibir. Penyakit takabur pula. Manakala gambaran takabur pula ialah apabila setengah rakan yang setaraf dengannya mendapat harta ataupun pangkat tertentu, dia bimbang rakannya itu akan menjadi lebih besar dan lebih hebat darinya, dan dia tidak dapat menerima keadaan tersebut. Sekiranya orang yang mendapat nikmat itu lebih rendah kedudukannya darinya, dia tidak dapat menerima hakikat bahawa orang tersebut akan menjadi lebih tinggi atau sama taraf dengannya. Ini punca nak mari kita menilah barangnya.
Dia mahu sentiasa kelihatan lebih dari orang lain. Inilah faktor kebencian dan sifat hasad yang orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah rakamkan dalam Quran, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim. Dan kerana mereka mencemuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran itu diturunkan kepada orang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal itu. Jadi dia tak mahu Nabi. Dia kata Nabi ni orang miskin, orang kampung. Kemudian dia tak sebut, dia tahu Nabi itu keturunan mulia, keturunan Quraisy. Tapi sebab nak hina Nabi, dia kata Muhammad anak Ibnu Abi Kabsyah, anak angkat pengembala kambing. Jadi kenapa begini sebah ke pengembala kambing? Kenapa tak sebah kepada tok dia Abdul Muttalib, penjaga Kaabah? Itu dia panggil cara-cara dengki. Jadi kita akan katalah apa benda yang boleh kita rasa menampakkan benda tu jatuh, benda tu. Manakala itu ayat Quran kata, surah Az-Zukhruf ayat 31, dan firman Allah Ta'ala berkenaan sifat dengki mereka kepada orang yang beriman, ahaula imannallahu alaihi min bainina. Maksud dianya, ini ke orang yang telah dikurniakan nikmat Allah Ta'ala oleh Allah kepada mereka di antara kita. Jadi dia perlilah, ayat perli dia panggil. Dia ni dapat nikmat. Macam waktu Nabi SAW pergi ke Taif. Ingat? Nabi pergi Taif nak jumpa dengan Bani Abdu Yalail. Kan? Dia kata apa? Muhammad, Tuhan tak jumpa ke orang lain nak hantar jadi Nabi? Dia bukan nak terima. Dia tanya, Tuhan tak jumpa orang lain nak hantar jadi Nabi? Mu yang jumpa. Ada yang lain pula kata, kalau kamu Nabi ni, aku bersumpah nak pergi koyak kelambu Kaabah. Ini semua ni ayat-ayat perli. Ayat tadi dalam surah Al-An'am 53, dalam ayat yang lain, ma antum illa basyarum misluna. Kamu ni tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Mu jadi Nabi pula, wakil Tuhan. Mu ni makan sama kita juga. Surah Yasin ayat 15. Ayat seterusnya, walain ata'tum basyaram mislakum innakum idzal la khasirun. Dan demi sungguhnya jika kamu mentaati manusia yang sama seperti kamu, tentulah kamu dengan membuat demikian menjadi orang yang rugi. Jadi Nabi kita, Allah Ta'ala larang jangan duduk ikut dia punya perangai puak-puak tu. Al-Mu'minun ayat 34. Oleh itu mereka merasa hairan dan jelek, benci apabila martabat kerasulan diberikan kepada manusia yang sama seperti mereka. Lalu mereka merasa dengki kepadanya. Itulah puncanya, mari daripada mana? Mari daripada dengki. Manakala keinginan menjadi ketua. Ini yang keberapa ni? Keinginan menjadi ketua ni yang keempat. Yang keempat. Dan cintakan pangkat. Contohnya ialah perasaan ingin menjadi seorang yang unggul dalam satu-satu bidang. Tidak mahu wujudnya seorang yang setanding dengannya. Manakala kita orang panggil, kalau di universiti kita ni profesor hebat, profesor atas pada profesor, apa nama? Emeritus. Unggul ke ulung. Jadi hebat ni. Nama profesor pun kita tak apa nak ingat. Kalau dalam bidang dakwah hari ini dia panggil pendakwah selebriti. Selebriti. Macam-macam nama nyebut dia orang. Tak ada sebab-sebab tu. Jadi di antara benda yang saya tak suka sangat, bila kita nak pergi ceramah, dia tak lambang TV sebelah tu. Saya bukan kerja dengan dia. Kita pergi sebagai tetamu masa tu, ya. Jadi apa ni sebah kita kepada syarikat yang berkenaan. Jadi itu salah dia panggil tu. Tapi manusia ni nak lagi tu. Nak selebriti dia panggil. Jadi bila tengok orang ni menjadi unggul dalam satu bidang, apabila dirinya dirasai dikuasai oleh sifat sukakan pujian, dia berasa amat gembira jika dipuji dan menyangka bahawa dialah orang yang tiada tolok bandingnya dalam bidangnya itu. Tak kira lah bidang apa pun. Namun apabila dia terdengar ada saingannya di hujung dunia sana, dia merasa tercabar dan mengharapkan kematian ataupun hilang keistimewaan pencabarnya itu. Sama ada dari segi keilmuan, keberanian, ibadat, perusahaan, kekayaan dan lain-lain lagi. Semuanya ini berpunca daripada sifat gilakan kedudukan menjadi tokoh terunggul dalam bidang yang diceburinya. Kalau kita nak ambil contoh di sini tak sangatlah banyak kan.
dalam semua bidang lah, semua kelahi belaka, tak ada dia apa. Ulama kaum Yahudi dahulu, dia panggil pendeta Yahudi, telah bertindak menafikan fakta sebenar bahawa mereka sememangnya mengenali Nabi SAW melalui kitab Taurat. Tadi ayat saya baca tadi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi seperti dia kenal anak dia sendiri. Bahkan kata di ulama tafsir, anak dia pun mungkin dia tak kenal. Sebab dia ingat anak dia, boleh jadi isteri dia, buat dengan orang lain. Tapi Nabi dengan sifat Taurat tadi, tak boleh nak ubah. Dan mereka tidak beriman dengannya semata-mata kerana bimbang kedudukan mereka sebagai ketua akan terjejas atau hilang. Itu punca. Puncanya kerana takut hilang kedudukan. Maka kita pun tepikan orang ni. Hati yang busuk dan tidak suka berlaku kebaikan kepada orang lain juga boleh terserlah pada diri seseorang yang tiada kepentingan kedudukan atau tidak takabur. Hati yang busuk dan tidak suka berlaku kebaikan pada orang lain juga boleh terserlah pada diri seseorang yang tiada kepentingan kedudukan atau yang tidak takabur. Ini kerana apabila diceritakan kepadanya bahawa ada hamba Allah memperoleh kedudukan yang selesa lantaran nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, dia suka menerima. Orang tu tak ada nak apa-apa, orang tawaduk, orang yang warak orangnya, tak ada bincang hal orang pun tak ada, kutuk orang. Tapi si sakit hati ni dengar cerita kawan tu, sakit hati juga dia. Memang dia penyakit lah dia. Sebaliknya apabila diberitahu bahawa orang lain dalam keadaan tidak menentu, tercorok dalam hidup susah, dia rasa senang hatinya. Sifatnya sentiasa suka sekiranya orang lain sentiasa berada di belakang. Dia juga tidak suka nikmat Allah Ta'ala melimpah kepada orang lain, seolah-olah nikmat tersebut diambil daripada kerajaan dan khazanah miliknya. Padahal rezeki orang tu lah, kita apa bendanya. Manusia hari ni begitulah keadaan. Kadang-kadang hak betul-betul milik orang lain pun dia kata hak dia. Setengah ulama berkata, qala ba'dul ulama, al-bakhil, siapa dia bakhil ni? Ialah orang yang bakhil dengan hartanya sendiri. Dia bakhil dengan harta dia sendiri. Nak makan pun dia memikir, nak makan nasi kedai ni RM20 sepinggang tak? Beli nasi bungkus. Nak dia sendiri nak makan tu. Kesian ni orang lagu ni. Wasyahih, syahih tu dengan shin. Wasyahih pula bukan saja dia bakhil terhadap hartanya sendiri, bahkan dia juga bakhil terhadap harta orang lain. Tidak suka orang lain membelanjakan harta untuk diberikan kepada orang yang berhajat. Jadi ini dia nak cerita kepada bakhil. Kita bakhil dengan duit kita je. Tapi syahih ni atas pada bakhil lagi. Bakhil top lagi atas pada dia. Macam kita hari ni kan. Contohnya banyak orang duk sebut masjid-masjid kita ni berbangga dengan akaun yang banyak. Akaun masjid tu duit siapa? Duit dia ke? Ke duit yang orang bagi? Duit ahli qaryah, orang yang mari masjid, nak tengok masjid dimakmurkan dengan program-program, tapi tak dia simpan, program tak buat. Sebab nak tunggu akaun bila sampai 500,000 kita punya masjid. Masjid kita hebat, 500,000. Kata orang adanya berapa orang? Ada 5 orang solat. Masyhur dengan tu. Ini maknanya kalau kena orang syahih jaga masjid, rusak kita. Tak bagi. Nak buat program berpayah. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Orang yang seperti ini sebenarnya bakhil dengan nikmat Allah Ta'ala terhadap orang lain dan yang tidak mempunyai apa-apa permusuhan maupun kaitan dengannya. Cuma dia bakhil, nak kata apa? Puncanya hanyalah hati yang busuk dan tabiat yang hina. Proses merawatnya memerlukan usaha yang berganda kerana penyakitnya itu bukan lagi disebabkan oleh faktor luar yang mendatang yang mudah diatasi, tetapi berpunca dari faktor dalaman, iaitu hati dan tabiatnya sendiri yang buruk. Ini tentu akan merumitkan rawatannya. Semua perkara di atas adalah punca ataupun faktor kepada penyakit hasad dan dengki, wal-iyazubillah. Itu dia panggil puncanya. Berapa punca kita dapat kesan hari ni? 8 7. Jadi cubalah senaraikan benda-benda ni, kemudian kita renung balik.
dengan kehidupan kita ada hari ini, adakah ada unsur-unsur yang tersebut dalam jiwa kita? Jadi kalau ada, ubatlah sebelum dia membarah ataupun sebelum dia parah. Semua ni boleh diatasi insya-Allah taala kalau betul-betul kita bermujahadah. Tapi syarat dia mesti berusaha. Nak. Anda duk perhati tengok zaman kita hari ni, payah kita nak jadi orang baik seorang, sukar. Sebab kalau kita duduk dalam mana-mana tempat lah, bercakap dengan kawan ke, duduk dalam geruk ke, ada je cerita duk perli orang tu, kutuk orang ni, ada ke tak ada? Itu masalah kita. Saya perli ni orang tu. Orang mana orang yang tak setuju dengan kita? Yang kita tak setuju dengan dia tu, orang tu Islam ke kafir? Muslim. Cuma perangai dia tak baik. Jadi janganlah dia tu menjadi bahan celaan dan cercaan dan menjadi macam seolah-olah zikir kita. Zikir kita. Jadi saya rasa satu benda yang ajaib, yang pelik. Bila masuk tajuk ni kena sini, masuk tajuk ni kena sini. Jadi nak jaga hati kita sangat sukar hari ni. Sebab kita nak bersahabat dengan siapa? Kita nak berkawan dengan siapa? Itu masalah kita. Berkawan dengan orang baik, tak baik juga dalam sudut lain. Jadi nak cari orang yang 100% agak sukar. Sebab itulah kita kena bincang di bawah tajuk Al-Ghuraba. Ghuraba ni makna manusia yang terasing ataupun yang kesunyian di akhir zaman. Sebab apa? Sebab kerja dianya yasluhuna, dia ni jadi orang baik di saat orang lain rusak, ataupun dia bertugas yuslihuna, membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang. Jadi kita tengok dua kategori. Kalau kita ni mampu, kita menjadi muslih, mana membaik. Kalau kita tak mampu nak baik orang, kita baik kita. Cuba hari ni senarai daripada pagi tadi sampai ke malam ni, berapa kali kita boleh tahan mulut kita, tangan kita daripada mengumpat orang? Boleh tak boleh? Cuba ya. Orang lain tak boleh nak nilai, kita sendiri ya boleh. Rasa nak tulis sikit, astagfirullahalazim, tulisan aku ni malaikat catat. Tak situ. Dia tak akan mari, kita pun tak akan berani. Siapa dia agak berani nak pergi ke neraka? Ada orang berani. Tapi kita yang jadi berani tu sebab kita tengok orang lain berani juga. Bila ada kawan berani, bahkan dia lebih teruk pada kita lagi, kutuk orang contohnya. Dia kata aku like ya, dia yang tulis. Kita tak tahu like ke, tulis ke, share ke, sama je tu. Sama belaka. Allahu Akbar. Kita ni hampir-hampir destinasi yang Nabi kita sebut akhir zaman orang nak jaga agama dia tu, iaitulah orang yang bawa kambing dia pergi duduk di lereng bukit. Sekarang ni duduk lereng bukit pun tak habis juga. Orang mari korek cari timah pula, cari apa nama? Cari. Lari juga kita. Nak pergi duduk mana tak tahulah. Allahu Akbar. Baik, kita pindah kepada satu bab. Faslun fi sababi kasratil hasad. Ni yang kita nak bincang ni, nak cari penyakit. Faslun, fasal pada menyatakan sebab banyaknya berlaku hasad. Tadi punca hasad 6 perkara. Tapi kenapa banyak terjadi? Ini soalan. Perasaan hasad banyak terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai faktor-faktor yang telah kita sebutkan tadi, 6 perkara kan. Perasaan ini biasanya berlaku antara sahabat handai, sama-sama kita, rakan sekerja, saudara mara, dan sepupu sepapa. Maknanya anak beranak. Allahu Akbar. Hari ni saya tengok pagi-pagi lagi orang duk post bantah kehadiran warga Bangladesh untuk nak kerja pak kita. Yang kita kerja tak kerja. Orang nak mari tolong kerja bantah. Itu masalah dah. Adakah bantah ni kerana masalah nak jaga negeri, ataupun memang kita tak suka orang tu mari kerja tempat kita? Kita tak tahu, nak mikir tak kena. Saya buat 2-3 projek di pondok ni. Yang puak ni, yang dia ni, puak ni kerja sungguh dia, kerja sungguh. Kerja buat. Cuma hari hujan dia tak kerja. Dia tak tahu dia ada masak dia takut ke air ke macam mana. Dia tak air. Tak hujan dia kerja. Tengah panas dia boleh kerja. Hujan tak boleh kerja. Itu satu benda yang kena kaji juga. Baik. Semua jenis, semua kategori akan berlaku. Ini kerana punca hasad dengki ialah wujudnya kepentingan-kepentingan yang berkait dengan matlamat-matlamat tertentu yang ingin dicapai sehingga mencetuskan pertentangan. Akibatnya timbullah
perasaan jauh hati dan saling membenci. Dia mari punca di situ. Kerana itu, jika kamu dapati seorang alim akan berdengki kepada orang alim yang lain, ini mah ada kata ada ni. Allahu akbar. Berebut sak khabar hari dua ni. Tidak berebut sak khabar kan? Berebut sak khabar. Wartawan apa ni? Nak pergi prank hak mana dia tu? Alik ni ke alik ni? Berebut paper dah. Hak internet tak apalah, tu masing-masing ada, tapi hak sak khabar berebut juga ni. Bukan kepada seorang ahli ibadat, sama-sama dia. Begitu juga ahli ibadat akan berdengki kepada orang yang seumpamanya dan bukan kepada orang alim. Begitulah juga peniaga dan tukang kasut. Kesemuanya akan berdengki kepada orang yang seumpama mereka. Tukang kasut tidak akan berdengki kepada penjual kain, kecuali jika timbul sebab-sebab yang lain, kerana masing-masing mempunyai fokus dan tujuan mereka tersendiri. Jadi dia jual kasut, orang nak beli kain tak ada kena-mena dengan dia tak? Cuma kalau orang beli kain sebelah, dia boleh tanya, kain warna merah tu kasut ni, cantik. Tak, apa salahnya dia pergi kempen. Punca permusuhan ialah persaingan untuk merebut satu matlamat. Matlamat yang sama tidak akan menghimpunkan dua orang yang berjauhan antara dua negara, kerana antara mereka tidak punya apa-apa hubungan. Walau bagaimanapun, perasaan hasad dengki boleh terjadi pada salah seorang antara mereka berdua, apabila dia terlalu tamak dan rakus terhadap pangkat kedudukan, sehingga dia sentiasa berdengki kepada setiap orang yang turut mempunyai kelebihan yang menjadi kebanggaan itu, walau di manapun orang itu berada. Jadi kalau nak kata nak berlawan dua, sebab orang itu tak tahu pun kita dengki dengan dia. Contohnya, orang duk marah kepada Syekh Zakir Naik. Dia duduk di mana di rumah dia? Di India. Kita duk marah sini, dia tak dengar pun. Dia tak dengar apa tak? Jadi yang sama kita ni, duduk kelahi sama kita ni. Jadi, tapi orang yang sakit hati, dia akan sakit walaupun dia duduk di sana. Batu asas kepada semua penyakit ini ialah perasaan cintakan dunia. Nas'alullah as-salamah. Dunialah yang telah menyempitkan ruang kepada orang yang bersaing untuk merebutnya, manakala akhirat pula adalah sebaliknya, di mana ruangnya tidak pernah sempit. Sesiapa yang suka untuk mengenali Allah, para malaikat, para nabi dan seluruh kerajaannya di langit dan di bumi, pasti dia tidak akan berdengki kepada orang lain yang turut mengetahui perkara tersebut. Faham ke tak? Ini ayat ni sikit, ayat dia panggil ada apa ni, dalam sikit dia punya sastra perbincangan. Dia kata, kita ni kalau dengki kepada dunia ni sempit. Kita duduk atas bumi ni dunia. Tapi kalau kita duduk sibuk dengan benda-benda yang ulwi, yang atas, duduk sibuk kaji tentang kekuasaan Allah Ta'ala, duduk sibuk nak mengenali para malaikat, para orang yang ni, maka kita tidak akan sibuk. Sebab dunia ni, al-fadha', bahasa Arab kata fadha', alam angkasa ni luas. Kita tak akan jam bila naik atas. Tapi kalau ke bawah, jam. Jadi itu masalah. Jadi supaya kita tak sibuk dengan benda-benda macam ni, maka kita naikkan jiwa kita ke atas. Banyak kita duduk berzikir, banyak kita berfikir tentang malakut as-samawat, tentang kerajaan langit, tentang kedudukan Allah SWT, maka ketika itu kita tak sibuk dengan manusia. Kita duduk mikir. Ini kerana ma'rifat dan ilmu tidak akan menyempitkan hati pemiliknya. Hati tak milik. Sesuatu ilmu boleh dikongsi oleh berjuta orang yang tahu, bahkan mereka akan merasa bangga jika orang lain turut mengetahuinya. Jadi kalau kita bincang tentang ilmu, ilmu ni tak ada, kita kongsi dengan orang, lagi dia kembang. Ya tak? Oleh itu, tiada hasad dengki di kalangan ulama yang mementingkan agama, kerana matlamat mereka hanyalah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia nak ajar, tak ada masalah. Ma'rifatullah adalah lautan yang amat luas, tidak bertepi. Matlamat mereka pula ialah untuk mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, dan kedudukan di sisi Allah ini tiada batasannya. Setinggi-tinggi nikmat Allah Ta'ala ialah bertemu dengannya, di mana ia tidak perlu kepada tolak-menolak dan berebut-rebut untuk menikmatinya. Jadi kita nak nikmat Allah Ta'ala sangat luas, kita tak payah rasa sempit. Orang yang terlibat dengan ilmu tidak akan merasa sempit dada di antara mereka, bahkan hubungan mereka akan bertambah rapat dengan bertambahnya bilangan mereka. Lagi ramai orang ahli ilmu, lagi cantik kita punya tu. Namun begitu, jika ahli ilmu itu hanya bermatlamatkan harta dan kedudukan,
ketika itu sifat hasad dan dengki akan berlaku di antara mereka. Ini masalah kita ya. Orang panggil ustaz ni pergi ngajar sini, dia pula pergi marahnya. Nah, jangan panggil dia ni tak bagus ni. Panggil saya yang ngajar sini. Masalah. Kadang-kadang sentimen negeri pun berlaku. Sentimen negeri. Apa ni orang luar mari mengajar di kampung kita ni? Ingat tak cukup ustaz kat sini. Ada juga lagu tu. Kita itu semua tu punca daripada mana? Ada masalah apa yang kita jadi. Ya, kalau kita fikir benda tu, maka inilah kesan dia. Perbezaan antara ilmu dan harta kekayaan. Tanda dia. Beza antara harta dengan ilmu. Menarik ni beza. Dia panggil al-farqu bainal mali wal ilm. Harta tidak akan jatuh ke tangan seorang melainkan setelah dia berpindah dari tangan orang lain. Betul? Kita nak bagi benda kita. Kalau kita ada duit 1 juta, kita bagi pada orang 100,000. Tak ada lah. Tinggal 900 ya. Kan? Sedangkan ilmu tetap teguh di dada ahlinya. Jadi ilmu ni kalau kita ajar kepada orang, ilmu yang ada pada kita tu kurang tak? Tak kurang, lagi tambah ada. Dan boleh dicurahkan ke dada orang lain melalui tunjuk ajarnya tanpa berlaku perpindahan milik. Takut kata, kalau saya ajar ilmu ni, saya pun kurang lah. Sebab itulah kita kena bayar. Sebab saya tak ada lagi dah sumber tu kan. Cuma kadang-kadang ada juga waktu kita pergi bentang PowerPoint yang cantik-cantik, mari orang nak pen drive, tunjuk pen drive, minta kata buat sendiri ya. Ilmu dah bagi dah, tapi itu gambar saya. Ada juga lagu tu. Macam-macam. Lepas tu kita tak ada 2 hari, dia pula tayang hak lain. Itu dia panggil, sekarang ni ada orang bincang tentang dia panggil harta intelek. Dia panggil harta intelek. Tapi ini tak maksud dalam harta intelek, maksud dia ilmu yang kita beri kepada orang, ilmu tu tak kurang, bahkan bertambah ada. Sebab bila kita beri, kita jadi ingat. Sesungguhnya ilmu itu tiada garis penamat baginya. Harta akan tamat. Sesiapa yang membiasakan dirinya berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, ia akan menjadi perkara yang paling manis dan lazat dari segala nikmat yang lain. Subhanallah. Pasal itulah orang dipanggil orang, kalau bahasa orang tasawuf dia panggil golongan asyiqin. Asyiqin, orang yang sangat cintakan Allah Ta'ala sehingga dia tak fikir dah benar, dia duk mikir kepada Allah Ta'ala. Kita lah ni asyiqin, ada nama orang. Tak? Nama orang. Minta maaf lah kalau ada nama. Dia sebenarnya ayah dia ambil nama tu, dia tak tahu apa. Dia baca dari kitab tasawuf ni puak-puak asyik. Nah, jadi asyik ni mana orang yang rindu kepada Allah Ta'ala. Kita ni rindu ke WhatsApp. Nah. Asyiklah lain. Jadi ini kerana dia tidak akan dihalang dan direbut oleh sesiapa pun. Kita nak berinteraksi dengan Allah, ada orang halang? Ada orang marah, awak kalau bangun pukul 3 pagi tahajud, saya tangkap. Ada? Tak ada orang tangkap. Kita yang tak ada bangunnya. Awak kalau berzikir banyak, saya akan bagi saman. Ada? Tak ada. Cuma kadang-kadang kita suka nak buat benda yang dihalang. Benda yang dihalang. Bila timbul isu nak laksanakan hudud. Saya kata hudud ni banyak halangan. Akta parlimen lah dengan sokongan orang bukan Islam yang banyak cerita. Tapi kenapa kita tidak ketatkan akta yang tak terlibat dengan ini? Contohnya akta pematuhan pakaian menutup aurat. Hal tu tak payah pindah parlimen tu. Tapi tak nak pula. Pasal kita suka buat benda yang memang tak boleh buat. Itu masalah. Saya ni memang berniat betul ni. Nak bangun pukul 3 pagi tahajud. Tak apa, bangun pukul 5 pun tak ada masalah. Tak boleh bangun pun tak apa, esok zikir. Kita bangun sekejap. Tapi, duk cari benda yang tak dapat nak buat. Benda yang tak dapat nak buat. Itu masalah. Sekarang ni jangan duk fikir benda besar. Kerana tu kalau tengok dalam kuliah, dalam tazkirah, saya cuba kempen masyarakat ni dengan benda yang simple, yang mampu dibuat. Kita panggil projek mega, mampu buat. Nampak mega besar, tapi mampu buat. Ataupun mampu milik. Kerana, kita tak sampai tahu sudut kempen yang pelik-pelik. Baik. Tengok ni. Kerana itu, hatinya tiada perasaan hasad terhadap sesiapa. Ini kerana jika orang lain juga sepertinya, dia tidak mengurangkan keseronokannya sedikit pun. Kalau orang lain dapat juga nikmat bermunajat, silakan. Sebagaimana yang kamu ketahui sebelum ini bahawa hasad dengki hanya berlaku dalam perkara yang menjadi rebutan. Dan ia pula tidak boleh dimiliki oleh semua. Oleh kerana itu, kamu tidak akan mendapati manusia berebut-rebut untuk melihat perhiasan cakrawala di langit, kerana langit terlalu luas dan boleh dilihat oleh semua manusia. Ada orang berebut.
nak tengok langit. Ada berebut? Tak ada. Yang berebut nak masuk stadium. Nah. Beli tiket mahal-mahal. Sebab dia terhad. Berebut nak pergi tengok flora. Nah. Tadi saya lalu tadi, berebut nak tengok apa tak tahu. Jam tengah jalan tu. Dia pokok buah kelapa duduk situ. Sekiranya kamu kasihkan dirimu, maka kamu carilah suatu nikmat. Ini cara kita nak selesai masalah. Sekiranya kamu kasihkan dirimu, maka cari satu nikmat yang tidak perlu berebut-rebut untuk mendapatkannya. Dan carilah satu keseronokan atau kelazatan yang tidak akan berkocak keruh kerana hawa nafsu. Dan tentunya kamu tidak akan menemuinya di dunia ini melainkan pada ma'rifatullah, dengan kita mengenali Allah dan mengenali keajaiban kerajaannya. Dan tentunya ia, nikmat dan rasa seronok tadi juga tidak boleh dicapai sepenuhnya dalam makrifah itu di dunia ini, kerana ia disimpan untuk ganjaran yang akan datang pada hari kiamat kelak. Kita boleh buat hari ini, kita seronok dengan ibadat, tapi kita ingat kelazatan ibadat ini akan dibayar oleh Allah Ta'ala dengan nikmat syurga. Dan nikmat yang paling tinggi sekali, iaitulah nikmat kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. InsyaAllah. Itu dia panggil akidah Ahlussunnah, kita akan tengok Allah Ta'ala. Oleh itu, jika kamu masih lagi tidak merasa rindu untuk mengenali Allah dan tidak merasai kemanisannya, bahkan keinginan kamu untuk mengenalinya pun lemah longlai. Lemah ya, nak pergi mengaji malas. Kamu sebenarnya bukanlah lelaki sejati. Kerana makrifat itu hanyalah untuk lelaki yang sejati. Orang perempuan pun sama juga lah. Maknanya, ni orang panggil tak jantan lagi ni sekarang ni. Ini kerana perasaan rindu akan muncul setelah adanya rasa. Dan sesiapa yang tidak merasa, dia tidak akan mengenali. Orang yang terasa tak mengenali, tak tahu apa. Lepas tu orang tanya, sedap ke makanan ni? Kata, makanan tak boleh bagi tahu sedap ke tidak. Macam pedas. Macam mana kita nak kata pedas? Lagu mana pedas? Cuba kata. Pedas ha? Berair mata makan. Tapi nak bagi tahu tak boleh, kan? Jadi kita kena merasai. Bagaimana kelazatannya bermunajat dengan Allah Ta'ala, orang yang dapat merasai je tahu. Sesiapa yang tidak mengenali, dia tidak akan merasa rindu. Sesiapa yang tidak merasa rindu, dia tidak akan mencari-cari. Dan siapa yang tidak mencari-cari, dia tidak akan dapat atau perolehi. Siapa yang tidak dapat, dia akan kekal sebagai orang yang bernasib malang. Wal'iyazubillah. Tengok ni, ada huraya bawah kata, lafaz ini terlalu rumit dan dibuat-buat. Lebih baik jika ia tidak dimasukkan oleh pengarang. Ini kritikan daripada muhakkiknya. Kita kata tidak jadi masalah. Ayat ni ayat agak sastra sikit. Jadi kita boleh kata, kalau orang tak merasai, dia tak akan rasa. Orang yang itu. Karena itulah berbezanya undang-undang orang yang sudah kahwin dengan belum kahwin dalam bab zina. Kan? Orang yang belum kahwin, sebab je 100 rotan. Tapi orang yang sudah kahwin, orang yang muhsan, dia kena rejam. Sebab dia tahu dah benda tu. Hasad dengki adalah antara penyakit hati yang paling besar. Penyakit-penyakit hati hanya boleh diubati dengan ilmu dan amal. Ilmu yang berguna untuk mengatasi penyakit hasad ialah dengan mengetahui hakikat. Bahawa hasad dengki ini akan membawa mudarat kepada kamu, sama ada dalam perkara agama maupun dunia. Sedangkan orang yang dihasadkan tiada mudarat sedikit pun, bahkan akan mendapat manfaat daripadanya. Berapa ramai kita tengok orang yang dihasad oleh orang, dituduh macam-macam, tapi orang itu biasa ya, kan? Tenang je hidup dia. Nikmat juga tidak akan hilang dengan sebab dengkimu kepadanya. Cuma yang kita bimbangnya bukan setakat dengki, dia pergi ambil ilmu sihir lagi. Itu jadi masalah lah. Jadi orang yang kena sihir ni, dia panggil tak tahu hidup, tak tahu hidup. Tak tahu sakit apa, tak tahu. Tapi sakit. Allahu Akbar. Ada isteri pun macam tak ada isteri. Itu dia panggil sakit, tak tahu sakit. Masalah. Walaupun seandainya kamu tidak mempercayai hari kebangkitan, tetapi jika kamu bijak dan benar-benar waras, kamu tetap akan menjauhi hasad dengki, kerana ia menyakitkan hati. Bagaimana bagi orang yang tak beriman dengan Allah, dengan Rasul, dia mesti tak boleh dengki juga. Sebab hati ni pengandungnya penderitaan batin. Di samping ia langsung tidak berfaedah. Kalau begitulah keadaannya, maka bagaimana pula jika kamu mengetahui bahawa akibat daripada hasad tersebut, kamu akan menghadapi azab seksa pada hari kiamat kelak. Jadi kita fikir banyaklah. Atas dunia pun tak berguna, di akhirat esok kita kena azab. Wallahiyazubillah.
alasan kepada kenyataan bahawa orang yang dihasadkan tidak langsung mendapat mudarat. Jadi ini kata-kata dia. Sama ada dalam perkara agama atau dunia, bahkan mendapat manfaat pula daripada hasad dengkimu kepadanya, ialah nikmat Allah Ta'ala yang telah ditentukan kepadanya tetap berterusan sehingga ke tempoh yang telah ditetapnya. Kalau contohnya kita dengki dengan orang ni, tapi Allah tulis dah, memang rezeki dia dah. Dia jadi pangkat, dia besar, harta dia banyak. Hilang tak harta dengan sebab kita dengki? Tak hilang. Jadi dia berterusan, kita buat dosa. Hasad dengki kamu itu juga tidak memberi apa-apa mudarat padanya pada hari akhirat, bahkan dia mendapat manfaat darinya pula, kerana dia bukannya orang yang berdosa, tetapi disebabkan telah dizalimi oleh kamu, terutamanya apabila hasad dengki kamu itu diterjemahkan melalui perkataan dan perbuatan. Kita kutuk dia ataupun kita buat benda-benda yang tak baik kepada dia. Adapun manfaat yang diperolehnya di dunia ialah apabila berlakunya kekecewaan dan penderitaan di pihak musuh, ini merupakan antara matlamat terpenting seorang manusia terhadap musuhnya. Sebenarnya tiada azab yang lebih besar dan pedih dari perasaan hasad yang kamu tanggung. Ini bermakna dia telah berjaya kerana kamu adalah musuhnya disebabkan sifat buruknya itu. Sekiranya diteliti apa yang kami telah sebutkan ini, kamu tentu sedar bahawa dengan hasad dengki, kamu sebenarnya adalah musuh terhadap dirimu sendiri, sedangkan sifat hasad itu adalah teman sejati musuhmu. Ibaratnya seperti orang yang melontar batu ke arah musuhnya untuk membunuhnya, tetapi batu itu tersasar lalu melantun mengenai mata kanannya, menyebabkan dia tercabut. Dia lontar batu, balik semula ke dia. Api kemarahannya semakin menyala, lalu dia lontar untuk kali kedua dengan lebih kuat. Lontar sekali lagi, pam, bagi. Namun batu itu juga tersasar dan kembali mengenai mata kirinya, lalu membutakannya. Ambil dia. Ini menambahkan lagi kemarahannya, dan dia melontar sekali lagi, tetapi batu tersebut tetap melantun kepadanya dan mengenai kepalanya, lalu melukakannya. Kalau sekat luka, tak apa lagi, mati teruslah, senang orang ni, tak? Jadi, apanya? Semua ini berlaku dalam keadaan musuh di hadapannya selamat sambil ketawa. Musuh dah lontar lagi cakap. Allahu Akbar. Ini semua adalah penawar melalui ilmu. Apabila manusia berfikir tentangnya, api kedengkian akan terhapus dan padam darah hatinya. Itu dia panggil, tulis kat bawah ni, merawat hasad dengan amalan. Dengan amalan. Yang tadi dengan ilmu. Ilmu kita fikir. Dengan amalan pula, dia kata wa amal amalun nafi' fihi, ialah dengan melakukan perkara yang berlawanan dengan perasaan hasad dengki kamu. Kita buat benda sebalik. Contoh, apabila hatimu terdorong untuk sakit hati dan memburuk-burukkan orang yang didengki, kamu hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk memuji-mujinya. Kita sakit hati sungguh dia ni, tapi kita pergi puji dia pula, lawan. Biar syaitan pula sakit hati. Apabila hatimu terdorong untuk sakit hati dan buruk orang lain dengki, kamulah berusaha memujinya. Jika dorongannya adalah perasaan takabur, dia hendaklah sentiasa merendah diri. Jika dorongan hatinya agar menghalang orang tersebut dari mendapat kesenangan, dia perlu mendidik dirinya dengan menambahkan lagi kesenangan orang tersebut. Jadi kita pergi bantu dia pula, tolong dia. Terdapat di kalangan ulama salaf yang apabila mereka mengetahui bahawa ada orang yang mengumpat mereka. Dengar ni. Cantik ni, kita ambil tip ni hari ni. Mereka akan memberikan hadiah kepada orang tersebut. Pergi hantar hadiah. Tapi jangan hantar bunga merah hari ni. Bahaya tak? Sekali pula. Pergi hantar hadiah. Ini adalah penawar yang amat mujarab untuk mengatasi perasaan hasad, tetapi ini amat pahit untuk ditelan. Memanglah duk mikir, nak tegur bagi salam pun payah kan. Ni bagi hadiah nak pula. Tapi kalau orang boleh buat tu maknanya tinggilah darjat mujahadah dia. Kita cubalah. Tengok senarai hari ni berapa orang yang benci kita, hantar SMS, Assalamualaikum. Biar dia tengok. Dia jawab ke tak? Kalau nampak dia jawab baik, saya nak pergi rumah ni. Lama tak minta test sekali. Berani ke pergi? Cuba try tengok. Kalau yang tak kronik sangat boleh. Sebab sebab kita yang sakit hati dengan dia tak tahu pun. Kita nak ubat hati kita. Kan kita buat masalah dengan dia. Dia ada masalah dengan kita. Kadang-kadang orang yang didengki tu tak tahu apa pun. Dia tak tahu begitu sakit hati. Pasal tu buat nanya kita seorang, kita menderita sakit jiwa kita. Yang kawan tu senang lenang tidur. Alhamdulillah, nikmat Allah Taala beri. Yang orang ni menggelupur tak? Kadang-kadang tidur atas katil jatuh ke bawah. Pasal ada sakit hati dengan orang.
Jadi orang kata tenang-tenang. Jadi kita cuba nak ubat, salah telefon dia tak nak. Saya nak lama tak jumpa, apa khabar? Singgah rumah hari ni. Pergi jalan. Sambil-sambil tu sipu-sipu lah kita pun. Kita ingat dia tahu, kita kata dia memang tahu pun tak. Tapi buat tak tahulah, buat tak tahu. Allah, ini adalah penawar yang amat mujarab tetapi pahit untuk ditelan. Memang pahit. Untuk memudahkan ia ditelan, kamu hendaklah mengetahui bahawa tidak semua yang kamu mahu itu akan berlaku. Maka terimalah apa yang telah ditakdirkan berlaku. Ni cantik ni. Bukan semua yang kita nak buat tu jadi. Ma kullu ma yatamanna al-insan yudrikuhu. Tajri riyahu bima la tastahi safinu, kata orang. Bukan semua yang kita nak kita dapat. Kadang-kadang angin bertiup tidak mengikut arah kapten kapal. Kapten nak ikut ni, angin pusing ikut ni. Apa nak buat kita? Ini merupakan ubat atau penawarnya menyeluruh. Itu sajalah penawar kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita akan dapat merawat hati kita yang bermasalah ini, insya-Allah taala. Kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang babu fi zammid dunya. Bab celaan terhadap dunia. Celaan terhadap dunia. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Gitu.